Tuan Mengerusi, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2010 peringkat jawatankuasa yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri. Sungguhnya Jabatan Perdana Menteri amat menghargai pandangan, teguran, saranan dan carangan ahli-ahli yang berhormat. Tuan Mengerusi, saya ingin mohon izin Tuan Mengerusi memberi peluang kepada saya untuk menggulung berhubung aspek perundangan dan juga ada kaitan yang disabitkan dengan Parlimen, isu hak royalti petroleum bagi negeri Kelantan. Perkara lain berhubung isu wang ihsan Kelantan akan digulung oleh yang berhormat daripada Tasik Gelugur, seperti mana yang dijanjikan pada minggu lepas semasa penggulungan peringkat dasar di dalam Dewan Yang Mulia ini. Walaupun yang berhormat Kubang Krian minta supaya pada keseluruhannya Tasik Gelugur menjawab, tetapi memandangkan saya merupakan menteri yang menjaga undang-undang dan Parlimen, bahagian itu perlu dijawabkan oleh saya. Minta izin Kubang Krian. Keprihatinan Kerajaan Persekutuan dan keikhlasan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memberi layanan yang adil dan saksama di antara setiap negeri di Malaysia telah jelas ditunjukkan dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada 4 November 2009 untuk menyediakan wang ihsan untuk negeri Kelantan. Walau bagaimanapun, perbahasan di Dewan Yang Mulia ini baru-baru ini melibatkan beberapa ahli yang berhormat yang mempersoalkan asas pengumuman tersebut seandainya hak negeri Kelantan untuk menerima royalti dinafikan. Saya ingin menjelaskan bahawa pengumuman yang berhormat Perdana Menteri telah dibuat setelah kajian yang mendalam dan teliti dilaksanakan berhubung aspek perundangan oleh pejabat peguam negara dan Petronas. Berasaskan hasil kajian yang dilaksanakan, pejabat peguam negara dan Petronas dengan sebulat suara telah menasihatkan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa Akta Kemajuan Petroleum 1974 bersama dengan perjanjian di antara Petronas dan kerajaan negeri hanya memperuntukkan bayaran tunai bagi petroleum yang dicari gali dan diusaha hasil di dalam sempadan negeri. Berasaskan tarif sempadan negeri, tiada petroleum yang diusahakan daripada perairan negeri Kelantan. Dengan itu, tiada asas perundangan untuk bayaran royalti petroleum kepada negeri Kelantan. Asas pendirian tersebut adalah bahawa Seksyen 2 Akta Kemajuan Petroleum 1974, iaitu Akta 144, memberi keistimewaan eksklusif kepada Petronas untuk mencari gali dan mengusaha hasil petroleum sama ada di onshore atau offshore negara. Manakala Seksyen 4 Akta tersebut menyebut bahawa sebagai balasan Petronas hendaklah membayar kepada Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri yang berkaitan bayaran tunai yang dipersetujui antara pihak berkaitan kalau mereka berhak kepada royalti itu. Penjelasan. Berikutan itu, perjanjian antara Petronas dan kerajaan negeri yang dibuat pada tahun 1975 menyebut tentang bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang dicari gali dan diusaha hasilkan di dalam negeri Kelantan. Mengikut Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1969 nombor 7, perairan sesebuah negeri ditakrifkan sebagai kawasan yang terletak tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari tikas air surut dengan izin low water mark dengan izin. Pada masa ini, medan-medan minyak dan gas di perairan semenanjung Malaysia yang mengeluarkan hasil ada di luar kawasan 3 batu nautika atau di luar kawasan perairan negeri. Oleh itu, dari aspek perundangan adalah jelas kerajaan negeri Kelantan tiada hak untuk menuntut pembayaran royalti petroleum. Ya, terima kasih. Adakah ini bererti bahawa apabila Perdana Menteri yang kedua Allahyarham Tun Razak beri jawapan yang saya ada sebut dalam ucapan saya bahawa mengikut perjanjian, dan inilah Hansard untuk 12 hari bulan November 1975,
bahawa mengikut perjanjian PDA itu 1974, tiap-tiap negeri akan menerima 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi di negeri masing-masing, sama ada yang diperoleh dalam kawasan perairan atau di luar perairan, onshore, offshore tersebut, yang dijual oleh Petronas ataupun agensi-agensi ataupun kontraktor-kontraktor dan ini pun pendirian bukan sahaja Tun Razak masa itu, dan saya percaya dengan nasihat peguam Jabatan Peguam Negara masa itu. Adakah bagaimana boleh satu pendirian ubah selepas 35 tahun, ini sebenarnya 35 tahun dan bukan 25 tahun yang saya sebut semalam, dalam satu perkara yang sama. Dan ini pun pendirian bukan arkitek PDA masa itu, Tunku Razali Hamzah yang berhormat daripada Gua Musang masa itu pengerusi Petronas, dan pun pendirian penggubal utama PDA bekas hakim, ketua hakim Lord Presiden Tun Sari Abbas, bahawa di bawah Akta Kemajuan Petroleum, bahawa negeri-negeri Kelantan dan Terengganu adalah berhak untuk dapat royalti 5% sama semua petroleum yang dikeluarkan, sama ada onshore, offshore. Kenapa ada pendirian yang berubah-ubah oleh kerajaan Barisan Nasional? Adakah ini oleh kerana faktor-faktor politik yang membelakangkan satu slogan Satu Malaysia? Menteri, kalau boleh pulau sikit. Pertama saya nak sebutkan, kerana tidak ada hak itulah, sebab itulah Perdana Menteri yang kedua membuat jawapan di dalam Dewan ini kepada soalan dibawa oleh Ibu Timur, supaya diadakan satu perjanjian ya, untuk memberikan apa yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak juga diberikan kepada negeri-negeri Semenanjung. Jadi itulah sebabnya dia tidak menyebut royalty pun. Dia menyebut kerana tidak ada hak. Jadi dia menjawab dalam Dewan, mengatakan tak apalah, kita akan beri seperti mana negeri lain dapat, Sabah dan Sarawak. Jadi dia mesti mengikat Perdana Menteri yang akan datang. Sebab itu perjanjian itu perlu diadakan, supaya apa yang telah dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kedua pada ketika itu akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang lain. Itulah kerana adanya perjanjian. Kalau tidak, orang akan lupa. Kalau sudah ada hak, apa perlu ada jaminan dalam memberi jaminan dan memberi janji dalam Dewan, sebab tidak ada hak. Jadi sebab itu apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri sekarang ialah untuk mengotai janji bapa dia 35 tahun dulu, Allahyarham Tun Razak. Itulah dia kata, ketepikan legal issues, tapi berilah mengikut ihsan seperti mana yang telah dijanjikan oleh bapa beliau 35 tahun dahulu. Itu sebenarnya ya, sebab kita sebut di sini kerana negeri itu bermaksud hanya 3 nautical mile sahaja, dan medan-medan gas dan minyak ini dijumpai dalam kawasan EEZ, iaitu lebih jauh daripada 3 km nautical mile. Sebab itu mereka tidak punya hak, dan sebab itu kita menekankan apa yang kita kata ialah kita memberi wang ihsan, dan kita akan beri bagaimana seperti mana yang diberikan kepada negeri Terengganu, kita akan berikan juga kepada negeri Kelantan. Ya, bukankah ini satu distortion, perversion apa berpahaman Petroleum Development Act. Tun Razak masa itu tak sebut apa-apa wang ihsan. Itulah sangat jelas, mengikut perjanjian itu tiap-tiap negeri akan menerima 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan diperoleh di negeri masing-masing, sama ada yang diperoleh dalam kawasan perairan atau di luar perairan negeri tersebut. Tidak bererti wang ihsan charitable contribution, tetapi itulah hak di bawah PDA. Dan ini saya sebut tadi, ini pun pendirian penggubal undang-undang masa itu bekas Lord Presiden Tun Sari Abbas, dan pun pengurusi Petronas yang ada mentandatangani bahawa bagi pihak Petronas, adakah yang kerajaan akan merujuk kepada dua-dua
orang itu supaya bahawa janganlah satu komitmen undang-undang diputarbelikkan. Menteri, kalau dibenarkan Menteri, buat tadi. Pun tidak menyebut royalti. Dia kata buatlah bayaran, ya. Jadi sebab itu saya ingin menyatakan kita kalau yang Muhammad nak fikirkan ini pemutaran fakta, itu terpulang dengan Muhammad lah. Tetapi kita mengikut apa yang termasuk dokumen yang Muhammad sebut tadi, iaitu yang ditandatangani oleh Tengku Zali Hamzah. Saya melihat juga dokumen-dokumen itu, perjanjian itu merupakan perjanjian, ya.